Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Siapa yang ada petang ini? Kak Nida nak cari kawan-kawan. Kak Nida nak share-sharekan kepada kawan-kawan yang sekarang ni kita masih ada lagi promosi 10 kali bayar. So Kak Nida nak tanya, siapa kawan-kawan yang ada petang ini yang kita boleh kongsikan promosi yang tengah ada sekarang ni? Okey, dua promosi yang Kak Nida nak highlightkan petang ni. Pertama, promosi daripada Kak Nida sendiri. Dan yang kedua, promosi daripada Public Goal, iaitu promosi FB Live mentor kita daripada Tuan Syukur Hashim. Okey, jadi promosi-promosi ini adalah peluang bagi kita nak memiliki emas fizikal 24K 99. Okey, siapa yang ada petang ni? Okey, terima kasih kepada Putra 5143. Terima kasih kepada Mion. Okey, terima kasih join Kak Nida. Okey, apa kata tekan-tekan like untuk Kak Nida ni. Okey, terima kasih kepada Tuan Said, kepada Syafika 963. Terima kasih join Kak Nida. Kak Nida nak sharekan promosi sekarang ni. Untuk promosi FB Live, esok adalah hari terakhir. Promosi 10 kali bayar. Okey. Esok 1 bulan 2 adalah hari terakhir. Jadi that's why Kak Nida nak highlightkan kepada anda semua. Grab promosi 10 kali bayar, boleh menang emas. Okey. Itu adalah promosi 10 kali bayar. Kita boleh beli emas fizikal. Contohnya yang Kak Nida pegang ini. Okey. Adalah emas fizikal, bunga emas 10 gram. Okey, yang ini promosi 10 kali bayar, kita boleh lock harga hari ini untuk emas akan datang. Itu yang kita namakan bila ada peluang promosi 10 kali bayar, kita dapat lock harga. Okey, sebab kalau kita dapat lock harga, harga naik tinggi macam mana sekalipun esok, lusa, bulan depan sehingga 10 bulan, kita tak payah risau. Kita beli ataupun kita bayar dengan harga yang kita dah lock hari ini. Habis bayar, pos berinsurans kepada kita. Ini adalah emas fizikal 24K 999. Kak Ida rasa macam silau pula kat sini. Okey, so kalau esok 1 bulan 2, selepas 1 bulan 2, promosi tu mungkin berjalan lagi, tapi tak ada peluang untuk menang emas. Yang mana kita berpeluang menang emas 1,5 dinar, suku dinar ataupun gold bar 1 gram. Jadi kalau kita lock hari ini, peluang beli emas, menang emas adalah terbuka untuk anda. Kalau lock promosi 10 kali bayar, habis bayar pos berinsurans pada kita, dalam masa yang sama kita boleh berpeluang membeli emas yang lebih besar. Kan, kalau tak ada promosi, kita mungkin selalu beli emas 1 gram ke, ataupun kita ikut paling rendah melalui account gap RM100 ke. Tapi kalau ada promosi, boleh beli emas yang lebih besar. Okay, esok last day, jadi why don't kita grab peluang. Yang Kak Nida bagi ini adalah bunga emas 10 gram, boleh 10 kali bayar. Okay, kalau harga hari ini, tadi Kak Nida baru je check dalam sistem, yang 10 gram ini, okey, harganya kalau untuk bulan pertama 307. Untuk 9 bulan seterusnya adalah 281. Jadi walaupun harga account gap tu 284, tapi bila kita ambil promosi, bila dia selaraskan kepada 10 bulan, dia jadi 281 untuk 9 bulan seterusnya. Kalau harga naik esok lusa, kita tak payah risau. Harga naik bulan depan ataupun 9 bulan akan datang, dia naik kan dalam tempoh 10 bulan tu, kita tak payah risau. Kita bayar harga yang kita dah lock hari ini. Harga final adalah semasa kita lock order, sebab harga revise setiap 20 minit. Itu promosi 10 kali bayar. Yang promosi Kak Nida offer lagi satu adalah promosi daripada Kak Nida sendiri. Maksudnya kalau anda grab account gap. Account gap adalah satu kaedah di mana kita boleh mula dengan serendah 100. Hari ini, semasa live ini, Kak Nida offer. Okey, RM80 daripada anda, RM20 daripada Kak Nida, anda boleh dapat account gap. Di mana account gap ini, anda boleh dapat RM100 punya gram emas 0.35. 3521 gram dalam account gap anda. Tetapi anda hanya bayar RM80 saja. RM20 lagi rebate daripada Kak Nida. Sebab Kak Nida offer semasa live ini. Kepada kawan-kawan nak mulakan simpanan, ada 4 kaedah. Pertama adalah melalui account gap yang Kak Nida sebut tadi. Boleh mula dengan serendah 100, tapi Kak Nida bagi rebate RM20 untuk anda. Mulakan consider daftar percuma, RM80 saja anda mulakan account gap anda.
Yang kedua, melalui promosi 10 kali bayar sekarang ini tengah on, esok adalah last day. Kalau esok last day, peluang nak dapat menang emas tu tak ada. Boleh ada promosi 10 kali bayar tu, boleh ambil lagi, tetapi peluang cabutan betul menang emas tu dia tak ada. Sampai 1 Februari saja. Okey. Yang ketiga adalah melalui belian tunai. Bagi anda yang ada bajet ekstra, yang nak membeli emas ikut kepada bajet anda sekarang ni tengah ada duit ekstra, nak beli secara tunai pun boleh. Okey. Untuk bawah 21.25 gram, boleh dihantar secara pos berinsurans kepada anda. Atas 21.25 gram adalah kita boleh buat set appointment untuk collect dekat branch. Jadi itu adalah belian secara tunai. Boleh pilih mana-mana design, sama ada dalam bentuk gold bar 1 gram macam ni ikut kepada pilihan anda, ataupun bunga emas seperti ini, ataupun dinar, ada 1 dinar, ada 5 dinar dan juga 10 dinar. Okey, kalau anda beli lebih daripada 21.25 gram, boleh collect secara boleh buat appointment dan collect dekat branch. Bawah 21.25 gram, bawah daripada 5 dinar, boleh dihantarkan kepada kita secara pos berinsurans. Okey, so kaedah yang seterusnya adalah kaedah auto debit account gap. Okey, yang tadi Kak Nida dah sebut account gap tu kan, maksudnya kita boleh mula dengan serendah 100. Yang ini auto debit account gap, maknanya kita disiplinkan diri, dapat gaji, kita set satu tarikh dan kita tolak daripada gaji paling minimum RM200 selama setahun. Sepanjang anda grab auto debit account gap ni, setiap bulan berpeluang menang emas, bunga emas 10 gram ini. Setiap bulan tadi, bukan sekali saja anda subscribe, anda berpeluang menang bunga emas, tidak. Ambil auto debit account gap, minimum RM200, berpeluang menang emas 10 gram yang ini. Okay? Jadi ini adalah peluang simpan emas, menang emas. Adalah satu pilihan untuk anda membuat simpanan yang mana win-win situation. Anda menang menyimpan dan anda berpeluang pula menang untuk emas juga. Okay. Alright, jadi itu 4 kaedah untuk kita memiliki emas. Tapi kenapa Kak Nida kita kena memiliki emas ni? Orang akan tanya, promosi-promosi emas ni, kenapa kita nak memiliki emas? Macam contohnya, macam Kak Nida sendiri mula menyimpan emas, hakikatnya dulu Kak Nida tak minat menyimpan emas. Kak Nida tak suka nak orang kata memang belum ada terbuka minda ataupun masih berfikiran bahawa emas ni adalah untuk mereka yang suka barang perhiasan. Okey, pakai gelang, cincin kan, gelang, cincin, rantai, anting-anting. Jadi Kak Nida anggap emas itu adalah emas perhiasan saja bagi Kak Nida dulu. Jadi Kak Nida kurang sikit suka nak memakai barang-barang kemas, memang kurang suka. Jadi Kak Nida tak adalah nak menambah apa yang sedia ada. Jadi Kak Nida tak ada memiliki barang kemas banyak lah. Memang tak banyak, hanya setakat asas cincin dah, tapi tak pakai pun. Jadi Kak Nida tak minat. Jadi Kak Nida tak faham lagi fungsinya emas ketika itu. Jadi tak belilah. Boleh Kak Nida cakap zaman Kak Nida bekerja, 1 gram emas fizikal ni pun tak ada. Okey, 1 gram pun tak ada sebab tak minat. Tetapi apabila satu hari tu Kak Nida tersedar bahawa emas ni sebenarnya adalah merupakan insurans kekayaan. Barulah tersedar. Terima kasih kepada Roy Mini join Kak Nida. Okey. Jadi Kak Nida barulah tersedar fungsinya emas ni, dia merupakan penyelamat ketika gawat. Maksudnya bila kita kecemasan, bila kita terdesak, kita tak payah meminta-minta, kita hantar saja emas kita ni ke Arano dan kita akan dapat tunai segera. Jadi peranan emas adalah sebagai penyelamat ketika gawat. Ia merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Maksudnya kan, bila kekayaan semasa senang tu ketika ada duit kat tangan lah. Bila kita dapat gaji tu kan, simpan, asingkan dulu untuk emas, baru berbelanja. Jadi kita sebut kekayaan tu, kita consider beli emas. Bila ada duit kat tangan, beli emas. Tapi kemudian, bila tiba masanya, bila kita ada kecemasan atau keperluan sesuatu, kita ada emas ini dan ia merupakan penyelamat ketika gawat. Hantar saja ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi,
tak perlu meminta-minta pada sesiapa. Okey, jadi itu menyebabkan Kak Nida mula simpan emas memikirkan sebagai dana kecemasan. Okey, dulu Kak Nida anggap emas tu hanya perhiasan, tapi untuk simpanan dan juga untuk pelaburan kita fokus kepada emas fizikal. Emas fizikal 24K999. Kenapa dikatakan sebagai 999? Maksudnya 99% ketulinannya pure emas. Kalau 916 dia consider 91.6% ketulinan kepadatan emasnya. Tetapi emas untuk simpanan dan juga emas untuk pelaburan adalah emas fizikal 24K99. Sebab susutnya kurang daripada emas 916. Emas 916 susutnya lebih tinggi. Jadi kita nak mendapat keuntungan daripada jual balik emas tu adalah kurang. Tetapi kalau emas fizikal, susut nilainya adalah rendah, jadi keuntungan nak jual balik tu lebih tinggi. Okey, lepas tu emas 916, okey, selain sebagai perhiasan, kita kalau nak jual balik pun kurang, tetapi pergerakan harganya pun tak laju. Okey, emas 99 lebih laju berbanding dengan emas 916, dia punya kenaikannya, kadar kenaikannya lebih laju berbanding 916. Okey, emas yang 9 adalah sebagai pelaburan dan juga simpanan. Jadi fokus untuk pembelian sebagai simpanan emas 91999. Alright. Okey, so selain daripada sebagai dana kecemasan, okey, Kak Nida sendiri objektifnya sebagai dana kecemasan. Okey, ada orang meletakkan matlamat untuk menyimpan emas ni sebagai dana persaraan, sebagai dana pendidikan anak-anak, dana untuk haji dan umrah, dana untuk perkahwinan, dan dana untuk mencapai sesuatu matlamat untuk ditukarkan kepada aset yang lebih besar. Contohnya, kita membeli emas ni boleh beli berdikit-dikit. Contohnya kita nak rebut satu peluang, contohnya nak beli hartanah. Jadi kita beli berdikit-dikit emas ni yang boleh dibeli berdikit-dikit, kemudian kita convert kepada property. Jadi adalah consider daripada berdikit-dikit inilah kita kumpul, lepas tu boleh convert kepada aset yang lebih besar. Jadi emas dia tetap aset yang mahal, tetapi boleh beli berdikit-dikit, boleh beli dengan kuantiti yang sedikit-sedikit ini melalui account gap pun bebas bila-bila masa kita nak tambah. Okey, kalau dalam promosi 10 kali bayar, kita terus je lock item yang kita nak dan kita bayar pecah kepada 10 bulan. Jadi dia tetap beli berdikit-dikit. Okey, alright, selain daripada tu, dia sebagai satu elakkan kita daripada boros berbelanja. Maksudnya, kita dah berjaya bekukan duit kita dari cair dengan mudah. Kan? Kalau kita pegang duit, kita hanya fikir untuk berbelanja. Okey, dalam pers kita ada lagi. Dalam pers kita ada lagi duit beberapa ringgit, beberapa ni, dan kita rasa kita mudah saja nak guna pakai, nak berbelanja. Sebab otak kita ni nakal, kita nak fikir nak berbelanja. Sebab kita tahu ada duit dekat tangan. Dalam masa yang sama, kalau kita masuk je shopping complex, yang barang tak perlu pun kita beli. Kan? Sebab kita pegang duit, jadi dia mudah cair. Kan? Dia mudah diguna pakai. Kalau ada duit dekat account bank tu, senang je kita nak online, kita beli je secara online. Sebab dia dalam bentuk duit yang fungsinya untuk diguna pakai, untuk dibelanjakan. Tetapi apabila dah ditukarkan ataupun dah dibekukan jadi emas, dia dah jadi simpanan yang dilupakan. Okay. Bila dah jadi simpanan yang dilupakan, kita consider macam dah selamatlah duit kita daripada cair. Selamatlah duit kita daripada digunakan. Sebab kalau kita tak membeli emas. Terima kasih kepada Cik Puan Nurhanita. Terima kasih Jan Kak Nida. Okey. Maksudnya Kak Nida kat sini, kalau dah bekukan jadi emas, dia dah tak boleh nak dibelanjakan semudah kita memegang duit kertas. Kalau kita masuk dalam pers, gold bar ini masih bertahan lagi sebagai gold bar 1 gram. Kalau kita masukkan RM100 dan RM200 dalam akaun dalam pers kita, berbanding dengan gold bar ini, mana yang lebih bertahan? Memang sah duit lebih cair. Memang sah akan digunakan. Tapi gold bar ni tetap lagi 1 gram dalam kita punya akaun, dalam kita punya pers.
Okey, terima kasih kepada Cik Puan Nur Hanita bagi Kak Nida. Good. Terima kasih. Jadi maksud dia, kalau dah elakkan duit daripada cair dengan mudah, okay, dia menyebabkan kita punya simpanan tu lebih kukuh. Kalau misal katalah kita bajet lah, contoh nak RM200 simpan dalam akaun bank kan. Kita punya azam lah, ni kan awal 2023. Okay. Contohlah kan, kalau anda lah sendiri, cuma anda nilaikan sendiri. Kak Nida pun nilaikan selalu diri Kak Nida ni. Kalau Kak Nida ada duit 200, yang ini Kak Nida beli dalam 1 gram, 280, tak ingat, satu akaun gap tu lah namanya. Harga pun dah tak ingat, tapi gold bar dah ada. Jadi dalam 200 lebih, akaun gap kan ikut pada harga semasa. Keluarkan daripada akaun gap, okey, 200 lebih dah dibekukan jadi emas. Okey, kalau bayangkannya 200 lebih tu dalam bentuk ringgit dan 200 ni dalam bentuk gold bar, sampai sekarang ada tak 200 ringgit tu lagi? Kalau bayangkanlah dalam purse, 200 ringgit tu ada lagi tak? Bagi Kak Nida sendiri dah tak ada. Okey, sepanjang Kak Nida masuk duit dalam purse pun memang tak bertahanlah 2 minggu, tak bertahanlah 3 minggu. Sekarang ini awal 2023 dah dapat, sampai sekarang ada lagi gold bar ni. Jadi maksudnya duit dah dibekukan jadi emas. Jadi gunanya fungsi emas ni, bekukan duit daripada cair dengan mudah. Okey, so itu maksud dia. Okey, ini bulan pertama, okey, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau kita disiplin 12 bulan dah jadi 12 gram. Kan? Kalau dalam bentuk ringgit, adakah dia bertahan bentuk ringgit tu dalam akaun bank kita? Bak kata Tuan Azizi Ali, simpan sikit-sikit, masih sikit. Beliau selalu sebut simpan sikit-sikit, masih sikit. Jadi that's why dikatakan sekarang ni adalah masa untuk emas. Sebab daripada pengalaman anda sendirilah, anda boleh nilaikan sendiri, dan dari pengalaman Kak Nida sendiri. Okay, terima kasih bagi Kak Nida bunga rose. Terima kasih sangat-sangat. Okay, so daripada pengalaman Kak Nida sendiri, kalau bisa kata azam tahun baru nak simpan 200 kan, tak adalah sampai ke bulan 12 tu dia akan jadi 2,400. Kita for sure akan ambil balik juga, sebab dia dalam bentuk duit kertas. Dan dia, terima kasih bagi Kak Nida apa ni, bunga rose bagi gift. Terima kasih sangat-sangat. Boleh Kak Nida guna pakai ni. Alright, boleh ditukarkan kepada US dollar tu. Terima kasih sangat-sangat. Okay, jadi kalau bentuk duit ringgit, adakah bulan ke-12 jadi 2,400? Ataupun bandingkan 1 gram 1 bulan, adakah bulan ke-12 dia jadi, dengan syarat konsisten ya, dia jadi 12 gram. Kalau ikut kajian, anda cubalah sendiri, kajian untuk Kak Nida sendiri, yes, menjadi 12 gram. Kalau kita konsisten, dia jadi 12 bulan, dia jadi 12 gram. Kalau simpan duit 12 bulan 200, tak menjadi 2,400. Sebab duit tu akan diambil semula apabila tiba raya, apabila tiba nak beli family day, apabila tiba-tiba hari jadi sesiapa, akan diambil balik, akan diguna pakai. Tapi nak gantinya berat, tak buat. Tapi kalau dah jadi gold bar, dia bertambah dari gram dari masa ke semasa. That's why dikatakan dia dapat elakkan duit kita daripada cair dengan mudah. Dan dengan maksudnya kalau memiliki penyakit boros berbelanja, ubah kepada simpan emas. Kena ubah kepada simpan emas. Anda mulakan gram yang pertama, anda akan dapat aura emas tersebut. Sebab bila dah start dia susah sangat dah stop. Sebab ada je design-design terbaru yang akan keluar. Ni ada design terbaru bulan Islam ni dah keluar, dah launching dah akan keluar. Kita orang ni memang tak sabarlah tengok duit dalam gram dalam gold account gap ada berapa, mesti nak keluar dah design tu. Tapi Kak Nida ni bertahan ni, tak mau keluarkan sebab kita nak kumpul kepada gram lebih besar. Tapi memang gatal tangan tengok akaun ada design baru, mesti nak keluarkan daripada akaun gap. Tapi macam mana cara nak elakkan daripada keluar tu, itu kena tahan tengok design baru tu, tahan aja, jangan keluarkan. Tapi memang tiap bulan mesti nak keluarkan, ada design baru mesti nak keluarkan. Contohnya ni yang terbaru 2023, design baru keluar, mesti kita dalam akaun gap tu mesti nak keluarkan. Akaun gap tu apa? Kalau kita kata kita nak tahu, akaun gap tu adalah tempat di mana kita kumpul berdikit-dikit
Account Gap Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas. Kita boleh mula dengan serendah 100. Lepas tu, kita kumpullah gram-gram emas. RM100 tu bukan yuran, bukan pendaftaran. RM100 tu adalah 0.325 gram emas di dalam account gap kita. Kita kumpullah berdikit-dikit. Kalau RM100 tu adik kumpul, sampai 12 bulan, boleh jadi 1 dinar. Best ke tak best? Tutup mata tiap bulan tolak 100 daripada gaji. Tolak dapat gaji dia, tolak dulu untuk emas. Okey. Jadi kalau kita dah berjaya bekukan jadi emas, jadi dalam masa yang sama, bila kita terdesak, ambillah sekeping 2 ni hantar ke Ahranu dan kita dapat tunai segera. Kita dapat tunai segera. Sampai terjatuh. Kita dapat tunai segera. Jadi itulah fungsinya emas. Tanpa meminta-minta daripada sesiapa, tanpa menggunakan kredit kad apabila kita perlukan sesuatu, tanpa berhutang dengan sesiapa. Kita ada emas kita sendiri. Kumpul berdikit-dikit. Emas ni sebenarnya, kita kena kumpul, kita kena mula simpan sebelum kita memerlukannya. Kita kena pasak dalam kepala kita ni. Simpan emas sebelum kita memerlukannya. Apabila tiba masa kita memerlukannya, itulah fungsi emas, boleh digunakan pakai sebagai penyelamat ketika gawat. Okey, apabila kita nak capai satu-satu matlamat. Okey, jadi dalam masa yang sama, kenapa juga emas? Sebab emas nilainya makin meningkat. Berbanding kita menyimpan dalam bentuk duit kertas. Biasa tak kita dengar inflasi? Apakah maksud inflasi? Biasa kan kita dengar inflasi, orang sebut inflasi, tapi kita mungkin ada yang belum faham ataupun kurang jelas maksud inflasi tu kan. Kepada mereka yang belajar dari segi ekonomi itu semua fahamlah maksud inflasi, tapi bagi kita-kita yang belum faham sangat inflasi itu, maksudnya kuasa beli duit kita makin menyusut. Kuasa beli duit kita makin menyusut. Tetapi kalau kita menyimpan dalam bentuk gram emas, nilainya makin meningkat. Okey. Kalau inflasi, kita kata kuasa beli duit makin menyusut. Okey. Contohlah dulu zaman-zaman kita sekolah. Kak Nida suka gunakan perumpamaan ni. Zaman Kak Nida sekolah, Kak Nida belanja 30 sen saja. 30 sen saja. Zaman anak kita sekolah ni, RM3 campur RM2 sekolah agama. Kebangsaan RM3, sekolah agama RM2. Jadi RM5. Kalau kita bagi dia orang 30 sen, cukup tak? Jadi maksudnya dekat situ, nilai kuasa beli duit kita makin menyusut. 30 sen tu zaman kita dulu cukup je nasi lemak, air. Ataupun mi dan air. Tapi zaman sekarang ni tak dapat. Kita kena bagi duit tu lebih untuk dia. Jadi maksud dalam arti kata lain, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Okey, dulu RM50 kan, kita boleh kata satu bako tu penuh. Kan? Sekarang RM50 satu ataupun dua barang sahaja. Itu bezanya dulu dan sekarang, maksudnya dalam bentuk nilai kertas, dalam bentuk duit kertas. Ni contoh Kak Dia suka bagi sangat ni. Contoh-contoh ni. Duit daun pisang. Duit daun pisang. Duit pokok pisang. Okey, duit pokok pisang. Dulu kan zaman Jepun, ini adalah duit kertas yang digunakan pada zaman Jepun. Okey, pada zaman tu, zaman Jepun memang orang menggunakan duit kertas. Tetapi apabila British mengambil alih kita, tanah Melayu, duit pokok pisang ni dah tak laku. Sudah tak laku. Jadi maksudnya, mata wang fiat ataupun duit kertas boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya dulu berasa zaman Jepun bernilai. Tetapi apabila Jepun dah ambil, British dah ambil alih, Jepun dah tak berkuasa lagi dekat tanah Melayu, automatically duit kertas dah tak bernilai. Tetapi tidak pada emas, dek. Emas dia tetap bernilai. Dia punya nilainya dipegang kukuh oleh berat dan ketulinannya sendiri. Duit kertas tidak, boleh jatuh kepada kosong. Macam ni contoh duit pokok pisang. Tetapi emas, yes, boleh. Okey, anda boleh daripada dulu hingga sekarang, emas adalah alat yang kita gunakan, boleh diterima di seluruh negara. Boleh dibawa dengan kita ke mana-mana saja. Dia adalah mobile. Boleh dibeli berdikit-dikit. Nilainya dipegang kukuh oleh berat dan ketulinannya sendiri. Tidak dengan duit kertas. Okey, nisbah 1 dinar
bersama 1 dinar dan 1 ekor kambing masih kekal lagi sejak 1400 tahun dulu. Maksudnya 1 dinar tu 4.25 gram masih boleh ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Jadi maksudnya dia masih nilai yang sama. Emas masih meningkat dari masa ke semasa. Contohlah, dulu Kak Nida mula membeli emas tahun 2019. Masa Kak Nida beli tu harga 1 gram adalah RM214. Bagi Kak Nida masa tu dah mahal dah. Sebab apa? Masa tu Kak Nida barulah nak mula membeli emas. Jadi kita tengok RM214 1 gram. Mahalnya lah emas ni kan masa itu 2019. Tetapi sekarang ni, hari ini 2023, harga emas RM284. Dan tetap juga orang akan kata mahalnya lah harga emas. Kan? Sebab apa? Emas memang dia penyimpan nilai yang terbaik. Jadi dia memang mahal. Jadi memang dia merupakan aset mahal yang makin lama makin meningkat untuk jangka masa panjang. Jangka masa pendek, yes, dia adalah turun dan naik. Tetapi bayangkan je lah Kak Nida beli 2019 adalah RM214. Hari ini 2023 adalah RM284. Jadi nampak tak kenaikan tu dalam jangka masa yang panjang? Jadi berbaloi tak kita menyimpan dalam bentuk simpanan kita dalam bentuk emas? Okey. Jadi untuk anda yang nak mulakan simpanan emas, pilih satu simpanan yang betul-betul memberikan kita keuntungan apabila kita jual semula. Jadi antaranya adalah emas. Emas ni kita mendapat untung apabila kita jual semula. Apabila harga turun, kita tak payah risau. Okey, orang kata alamak emas turun rugilah. Tidak, dia tetap juga 10 gram kat tangan kita. Selagi kita tak jual, emas tu masih tetap kat tangan kita. Kan? Bila kita jual di masa harga turun, buat apa? Kita tunggu harga naik barulah kita jual. Jadi maksudnya emas tu harga turun, masa untuk kita borong lagi. Untuk kita peluang untuk dapatkan lagi simpanan tambah gram emas kita. Masa harga naik, masa itulah kita punya simpanan makin naik nilainya. Simpanan emas kita makin naik nilainya. Tetapi kan orang kata kalau masa itulah harga naik, tak jual pun sayang. Sebab emas ni merupakan magnet kekayaan. Sayang nak jual. Okey. Selagi tak capai matlamat, selagi tak ada keperluan, tak perlu jual. Okey. Sayang bila kita dah ada emas, kita jualnya habis dah. Kalau nak memerlukan sesuatu keperluan, nak consider nak mendapatkan satu peluang, paling tidak dicadangkan untuk aranukan. Kalau kita jual, kita sayang sebab kita tak dapat consider kita beli dulu dengan harga yang murah kan. Kalau kita jual dah habis dah. Kalau kita aranukan, at least kita boleh bayar berdikit-dikit dan kita dapat balik emas kita. Objektif penyimpan emas adalah menambah gram dari masa ke semasa. Harga dia tak kira harga. Harga tinggi dia beli, harga rendah dia beli sebab nak membeli emas ni pertama kena ada ketika ada duit dekat tangan. Kalau besok dah tak ada duit, nak cari-cari harga yang cantik, duit kat tangan dah terguna. Yang kedua, ketika promosi. Sekarang ni adalah langkah kanan, promosi 10 kali bayar, dia boleh menang emas, esok last day. Jadi, jangan lepaskan peluang. Sekarang ni adalah ketika promosi yang dimaksudkan. Waktu sesuai beli emas. Yang ketiga, pertama ketika harga rendah, kedua ketika berpromosi, pertama harga rendah, kedua ketika promosi, ketiga hari ini. Kenapa hari ini? Sebab kalau kita tak mulakan hari ini, sampai bila-bila pun kita tak akan mula menyimpan emas. Kita akan bertangguh, kita kata akan nak kaji, kita akan kata begitu, begini. Tetapi hakikatnya masa berjalan, harga makin menaik tapi 1 gram pun kita tak ada. Jadi kita kena pastikan penyimpan emas objektifnya tambah gram emas dari masa ke semasa. Kalau pelabur berbeza pula. Pelabur emas adalah mereka yang analisa tentang harga emas. Okey, objektifnya dia akan jual ketika harga tinggi. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Objektif dia bukan untuk menyimpan ataupun menambah gram emas. Objektifnya untuk dilaburkan bila harga tinggi baru dia jual. Dia akan jual. Dia akan sentiasa kaji. Dia mesti ada ilmu emas, teknikal analisa tentang harga emas. Itu adalah pelabur.
Manakala peniaga emas pula, mereka yang meniagakan emas ini. Okey, dealer-dealer public gold bukan peniaga emas. Okey, jangan salah faham pula kata ada bawa emas tak, ada stok tak, ada ready stock tak. Tidak. Dealer public gold mereka hanyalah yang memperkenalkan kepada anda cara membeli emas dengan ilmu. Okey, itu adalah peranan dealer-dealer public gold yang membimbing anda membuat simpanan ataupun mengajar anda bagaimana menyimpan emas dengan ilmu, di mana ilmu-ilmu itu boleh diberikan oleh dealer-dealer ataupun upline anda, pertama melalui buku-buku yang disediakan oleh public gold sendiri. Dealer-dealer akan guide anda, mereka pun dalam masa yang sama tuntut ilmu dari masa ke semasa. Pertama antaranya adalah daripada buku-buku. Bagaimana nak dapat ilmu adalah daripada buku-buku. Lepas tu yang kedua adalah melalui training yang disediakan dari masa ke semasa oleh public gold sendiri ataupun grup dealer-dealer di dalam public gold. Okey, jadi tuntut ilmu tu dari masa ke semasa. Walaupun kita kata nak mulakan simpanan emas, walaupun tak kisahlah sedikit, 1 gram pun boleh, RM100 pun boleh, lepas tu tuntut ilmu emas. Okey, jadi peniaga objektif dia adalah untuk mendapat harga rendah, harga tinggi, jual atau beli, dia tetap untung. Objektifnya mendapat untung, bezanya banyak atau sedikit saja. Itu adalah peniaga emas. Okey, jadi kenal pasti siapa kita dalam menyimpan emas ni. Sama ada kita ini penyimpan, pelabur ataupun peniaga. Jadi dealer, kena maklum tu, dealer public gold dia tak ada simpan stok untuk bawa kiri kanan untuk nak share jual dekat orang. Tidak, dia adalah dealer yang memperkenalkan kepada anda menyimpan emas dengan ilmu. Okey, jadi bila kita dah kenal pasti siapa kita dalam menyimpan emas, kita lebih jelas, kita lebih tahu apakah objektif kita nak menyimpan emas ni. Pertama adalah untuk mencapai matlamat kita menyimpan emas. Okey, kedua kita kena pastikan kita dapat untung bila kita jual semula. Okey, yang ketiga kita kena pastikan kita sentiasa tuntut ilmu emas. Jadi bila ada ilmu emas, harga turun kita tak murung. Bila ada ilmu emas, harga turun masa untuk kita borong. Okey, yang keempat kena pastikan beli itu adalah emas fizikal. Okey, bukan emas 916 sebagai pelaburan ataupun simpanan. Itu adalah emas perhiasan. Untuk simpanan dan pelaburan adalah emas fizikal 24K999. Okey, so itu adalah antara sebab ataupun matlamat ataupun tujuan ataupun kenapa kita memilih emas sebagai simpanan ataupun pelaburan kita. Okey, kalau kita nak menyimpan emas ni, kita jangan ikut-ikutan. Kita kena kita kena ada ilmu, kita kena ikut panduan ataupun bimbingan yang diberikan oleh dealer-dealer anda ataupun yang nak mulakan dengan Kak Nida. Klik bio link Kak Nida, follow Kak Nida rapat-rapat, follow saja Kak Nida punya bio Linktree tu, nidago.com, ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Kak Nida akan masukkan ke dalam grup Telegram di mana Kak Nida sentiasa memberikan anda informasi, tips ataupun promosi dari masa ke semasa. Sebab kita nak membeli emas ni, pastikan ada ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti kita tak tahu apa yang kita buat. Kan? Orang borong, kenapa orang borong ya? Kita tak tahu. Kenapa orang ada hantar ada orang jual, kita tak tahu. Jadi bila kita ada ilmu emas, at least kita tahu bagaimana kita nak buat keputusan tentang simpanan kita. Okey, kena tahu matlamat kita, kena tahu kita kenapa kita menyimpan emas, kena tahu bilakah masa terbaik membeli emas. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan harga purata. Semua tu kita kena ada at least basic tentang cara nak menyimpan emas. Okey, so kepada anda, jangan lepaskan peluang. Pertama, akaun Gap Kak Nida ada bagi rebate RM20 untuk anda yang nak mulakan akaun Gap. Boleh mula minimum RM100, tapi Kak Nida bagi RM20 rebate. Maksudnya anda RM80, Kak Nida RM20. Itu Kak Nida katakan rebate RM20 untuk anda mulakan akaun Gap. Nak daftar akaun Gap, daftar kat Public Gold ni percuma saja, tapi mulakan akaun Gap minimum adalah RM100. Jadi RM80 anda, RM20 Kak Nida. Untuk anda yang nak mulakan newbie memulakan akaun Gap di bawah bimbingan Kak Nida. Lepas tu kedua,
promosi 10 kali bayar, masih ada lagi boleh peluang menang emas. Esok adalah hari terakhir. Jadi nak rebut peluang promosi 10 kali bayar, menang emas, esok adalah hari terakhir. Jadi grab ketika ada peluang sekarang ni. Dan yang ketiga, nak membuat belian secara tunai pun boleh, ikut kepada bajet masing-masing. Yang keempat, yang tadi Kak Nida sebut, account gap auto debit, peluang menang emas 10 gram ini. Setiap bulan, bukan sekali saja. Setiap bulan peluang menang emas, bunga emas 10 gram ni, minimum subscribe auto debit account gap RM200. Alright? Jadi best ke tak best apabila anda menyimpan emas kat public gold? Pertama, anda boleh simpan emas tapi dengan kaedah yang mampu milik, mudah, murah, telus dan patuh syariah. Yang kedua, sentiasa ada promosi simpan emas menang emas. Okey? Jadi buat keputusan, mulakan langkah pertama walaupun nilai RM100, lepas tu tuntut ilmu emas. Kemudian bila dah ada ilmu emas, barulah decide sama ada nak teruskan ataupun tidak simpanan anda. Takkan kita nak kata scammer dengan RM100 tu dah scammer, boleh percaya ke? Tak, RM100 tu anda lepas tu grab ilmu. Lepas tu anda boleh decide yes or no untuk teruskan simpanan dalam public gold ni. Tapi bagi Kak Nida sendiri dah mula 2019, that's why lah Kak Nida masih bertahan kat sini, sebab Kak Nida dah dapat benefitnya daripada emas, sebab ia merupakan simpanan yang dilupakan dan nilainya makin naik dari masa ke semasa. Kak Nida punya sendiri start 2019 mula RM214, sekarang ni dah RM284 1 gram. Okay, so jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, nidagold.com 0111876484. Jom kita grab promosi, jangan kita lepaskan peluang. Mula dan tunggu, jangan tunggu-tunggu nak mula. Sebab harga emas takkan tunggu bila masa yang sesuai untuk kita nak mulakan langkah pertama. Okey, Assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan lupa follow Kak Nida, nidagold.com. Okey, bye. Assalamualaikum.